Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya Wan Muhammad Hafizi bin Wan Mustafa, penolong pegawai penyelidik, penyedia unit asuhan indoor cawangan MBC dan bertugas di IPP Tanjung Demong. Pada petang ini, saya akan buat satu perkongsian dalam webinar ini, iaitu perkongsian mengenai pengurusan hatchery ikan mering di IPP Tanjung Demong. Okey, di antara kandungan-kandungan isi yang kita akan bincangkan pada petang ini, iaitu objektif, pengenalan, pengurusan hatchery, fasiliti hatchery, kuarantin, agihan induk, pemberian makanan atau diet, kawalan penyakit dan kajian 40 gram hingga 200 gram dan seterusnya penuntut. Okey, bagi objektif pengurusan hatchery, kita merancang dan menjalankan penyelidikan berkaitan dengan program pembiakbakaan dan pembenihan ikan mering, merancang dan membangunkan plan tindakan untuk BMC atau Broodstock Multiplication Center atau pusat gandaan baka di peringkat hatchery bagi ikan mering, dan menjalankan program khidmat teknikal akuakultur ikan mering kepada kumpulan sasar. Bagi pengenalan, kita akan berkongsi mengenai hatchery di fasa 3, iaitu unit asuhan indoor yang diketuai yang diselia oleh saya sendiri. Okey, antara fokus yang kita laksanakan dan fokus utama dalam pengurusan hatchery di fasa 3 ini, kita membuat asuhan benih ikan siakap dan kerapu harimau dari saiz 5 inci hingga mencapai berat purata 200 gram. Kita juga membuat pemilihan benih terbaik dan berkualiti untuk kajian tumbesaran akan dipilih dan diasuh dan diasingkan dari benih yang mengalami kecacatan fizikal. Dan aktiviti utama kita pada unit asuhan indoor ini adalah kajian tumbesaran baka dalam sistem tangki dari saiz 40 gram hingga 200 gram. Output yang kita keluarkan adalah benih siakap ataupun siakap dan kerapu yang bersaiz 5 inci hingga 200 gram. Okey, kita pergi ke pengurusan hatchery untuk fasiliti hatchery, terutama di hatchery fasa 3. Bagi hatchery fasa 3, fasiliti kita yang kita ada, kita pecah kepada 3 bahagian, dan kita fokus dulu pada bahagian utama, iaitu bahagian pertama. Kita mempunyai 6 biji tangki 50 tan untuk asuhan benih-benih ikan bagi daripada saiz 5 inci, 4 hingga 5 inci, dan kita akan asuh
menjadi berat puratanya di antara 200 gram. Dan biasanya kita akan ambil benih-benih yang kita pilih dan lebihan daripada kajian 40 hingga ke 200 gram, dan lebihannya kita akan masuk dan asuh di tangki 50 tan. Okey. Sebenarnya kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu bahagian asuhan juga. Okey, bahagian asuhan, cuma dari segi isi padu ataupun kuantiti tangki berbeza, iaitu kita mempunyai 20 biji tangki 10 tan untuk asuhan dan 6 biji tangki 5 tan. Yang ini khusus kita utamakan untuk tangki kajian pembesaran 40 gram hingga ke 200 gram. Okey, dan di bahagian 2 juga kita mempunyai 3 biji tangki 150 tan untuk stok air. Sekiranya kita punya bekalan air pantai berkurangan, dan kita akan gunakan stok air ini untuk kita support kajian kita, sebab kita menggunakan kaedah flow through. Okey, di bahagian 2 ni kita juga mempunyai taki seng yang mempunyai 24 biji taki seng yang berisi padu 300 liter. Okey, taki seng ini kita gunakan kebiasaannya pada awal kemasukan benih 4 inci, sebelum kita membuat pemilihan benih yang baik untuk kita terus dengan kajian pembesaran. Okey, untuk fasiliti hatchery fasa 3 seterusnya, iaitu bahagian 3, kita mempunyai 6 biji tangki berisi padu 20 tan air. Kita mempunyai 6 biji tangki, dan bahagian ini kebiasaannya kita gunakan untuk kuarantin induk-induk ataupun benih-benih sebelum kita keluarkan untuk agihan untuk penternak. Kebiasaannya kita akan rawat di sini, kita akan kuarantin dan kita akan rawat sebelum kita agih kepada peternak. Okey, pengurusan hatchery untuk kuarantin, di antara kaedah kuarantin yang disyorkan oleh unit makmal penyakit, kaedah kuarantin yang kita gunakan kebiasaannya tempoh selama 5 hari, dan hari pertama kita akan masukkan aquaflavin selama 24 jam 3 ppm untuk aquaflavin, dan pada hari yang kedua kita akan masukkan formalin selama 24 jam juga 30 ppm untuk dos dia. Okey, pada hari yang ketiga kita masih lagi menggunakan formalin sebanyak 30 ppm juga dan selama 24 jam. Okey, pada hari keempat kita akan masukkan di trap 24 jam tempoh dia sebanyak 0.25 ppm untuk rawatan terakhir pada hari keempat. Dan pada hari yang kelima selepas kita buang air, kita akan ambil sampel ikan, bagi ikan yang benih, dan bagi induk kita akan ambil lendir
untuk kita buat pemantauan penyakit. Dan sekiranya masih ada penyakit, dan kita akan teruskan dengan kuarantin. Dan sekiranya negatif daripada penyakit, kita akan buat proses untuk agihan kepada peternak, pada peternak-peternak. Okey, di sini adalah rekod agihan induk siakap premium RMK 12 yang telah berjaya kita agihkan dan kita bahagikan kepada peternak-peternak daripada tahun ini sahaja, pada 8 bulan 1 sehingga 7 hari bulan 9 2023, kita telah agihkan induk siakap premium sebanyak 471 ekor kepada peternak-peternak di seluruh Malaysia, Perak, terutamanya Perak, Kedah, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, di antara peternak yang kita pilih untuk program agihan induk siakap premium ini. Dan di antara saiz yang biasa kita edarkan, di antara 3.5 kilo ke atas. Okey, ini di antara aktiviti untuk agihan induk siakap. Kita di antara proses ataupun prosedur dia, kita akan pastikan induk siakap ataupun kerapu kita untuk agihan. Kita akan pastikan yang bahawa induk kita bebas dari pelbagai penyakit selepas daripada kita kuarantin, dan kita ambil sampel untuk disemak bahawa induk kita ada penyakit ataupun tidak, negatif daripada penyakit ataupun positif. Sekiranya positif, kita akan teruskan lagi rawatan, dan sekiranya negatif, kita akan jalankan agihan induk kepada peternak. Okey, ini antara-antaranya peternak yang tempat-tempat peternak yang kita agihkan induk siakap. Okey, dalam tempoh masa ni kita baru agihkan spesies siakap sahaja. Okey, stok yang ada. Ini sekitar peternak di Kelantan dan Terengganu lah. Okey, bagi dalam topik yang sama lagi, pengurusan hatchery, ini di antara tajuk yang penting, iaitu pemberian makanan ataupun diet. Di sini stor simpanan untuk pellet-pellet yang kita simpan, sebelum kita memberi makan kepada ikan-ikan induk ataupun benih. Okey, kita meletakkan di dalam stor yang berhawa dingin. Okey, dan kita meletakkan exhaust fan untuk dari segi suhu pellet iaitu stabil, nak elak daripada pellet kita rosak. Okey, ini di antara jenis-jenis saiz ataupun pellet yang kita gunakan di fasa 3. Untuk hatchery fasa 3, kita menggunakan pellet F04, SP04,
SP05, SP06 dan SP07. Untuk yang F ni adalah pellet yang timbul. Ini kita gunakan untuk benih ikan di antara saiznya 4 hingga 6 inci, dan SP04 ini pellet yang tenggelam. Kita gunakan untuk kebiasaannya kita menggunakan pellet ini untuk kajian pembesaran daripada SP04 sehingga SP06. Okey, ini di antara saiz ikan yang kita khusus untuk saiz pellet SP04, 40 gram hingga 80 gram berat ikan. SP05, 80 hingga 150 gram berat ikan. Dan SP06, 150 hingga 200 gram berat ikan. Dan SP07, 200 gram hingga ke 500 gram berat ikan. Okey, ini antara gambar ataupun video yang kita ambil semasa pemberian makanan ikan. Ini di bahagian 1, tangki berisi padu 50 tan yang kita asuh benih-benih ikan untuk mencapai tahap berat purata 200 gram sebelum kita pindah ke sangkar. Okey, seterusnya dari segi kawalan penyakit, kita akan berpandukan pada pemantauan parameter air, iaitu carapan parameter air setiap hari. Kita akan ambil bahagian unit penyakit, dia akan ambil sampel air setiap hari. Okey, dan parameter air yang skala ataupun parameter yang dia ambil adalah DO, salinity, pH dan suhu. Okey, bagi parameter asas untuk ternakan, DH3, parameter untuk oksigen terlarut 5 hingga 9 mg per liter. Okey, salinity 20 hingga 30 ppt kemasanan dia, dan pH 7.5 hingga 8.5. Dan bagi suhu untuk ternakan H3 28 hingga 30 darjah Celsius. Okey, bagi kawalan penyakit ini, kebersihan tangki dan kolam simpanan air kita akan utamakan. Tengok dari segi lumut dalam air, kolam simpanan dan tangki. Sekiranya kotor, lumut lumut akan ditangguk keluar daripada kolam simpanan. Lumut kotoran ini pada tangki kita akan bersihkan. Okey, sekiranya tangki terlalu kotor, kita akan pindah. Kita perlu pindahkan benih ikan ke tangki yang baru. Okey, dan kita kena pastikan kawasan hatchery dan fasiliti yang perlu sentiasa di dalam keadaan yang bersih. Okey, dari segi pemantauan kesihatan ternakan, kita akan ambil sampel lendir pada badan ikan, ataupun kita akan ambil sampel ikan benih dan kita akan hantar ke makmal untuk pengesahan sekiranya ada jangkitan penyakit. Dan sekiranya ada, kita akan rawat. Okey, rawatan penyakit ikan di hatchery
kebiasaannya kita akan rawat menggunakan, kita kena tengok penyakit apa yang dialami oleh ikan dan kita akan rawat. Sekiranya ikan itu mengalami, kebiasaannya terkena penyakit kripto, mono, kita akan rawat. Kebiasaannya sekiranya kripto, kita akan rawat menggunakan formalin. Okey, dalam tempoh masa 3 ke 5 hari kita tengok keadaan dia. Okey, dan sekiranya ikan itu dijangkiti oleh monogena, kita akan menggunakan trap untuk merawatnya. Dan sekiranya ikan terluka, kita akan merawat menggunakan actiflavir. Okey. Okey, ini adalah kajian utama yang kita, aktiviti utama kita di hatchery fasa 3, iaitu pembesaran kajian baka untuk 40 gram hingga ke 200 gram. Sebelum kita pindah kepada kajian pembesaran baka melalui sistem sangkar, yang ini untuk sistem tangki. Okey, ini adalah data yang kita ambil daripada kajian kita. Okey, kebiasaannya tempoh yang perlu kita ambil di antara 60, paling awal 60 hari hingga ke 100 hari tempoh, bergantung kepada kohort ataupun kepada benih ikan. Okey, di dalam kajian ini, pada setiap 30 hari, kita daripada awal kajian kita akan sampling, kita akan ambil berat, kita akan ambil ukuran panjang, total length dan standard length. Okey, untuk kajian 40 gram hingga ke 200 gram. Okey, kita akan sampling setiap 30 hari. Kebiasaannya selama 3 bulan lah. Tiap-tiap bulan kita akan sampling. Dan prosedur ataupun kaedah dia, kita akan ambil ikan, benih ikan itu, kita akan ambil sampel dalam 30 ekor untuk kita sampling 30 ekor setiap tangki. Okey, kita akan sampling berat dan total length, standard length, dan kita akan rekod untuk bulanan sampai dia mencapai berat 200 gram. Okey, ini adalah proses yang kita lakukan. Kita tangkap ikan tu, kita akan masukkan ke dalam beseng bekas untuk kita pensankan dulu menggunakan minyak cengkeh ataupun peladi. Okey, sebelum kita membuat proses untuk mengambil berat, timbang berat dan panjang untuk kita rekod dalam setiap kajian yang kita laksanakan. Dan untuk maklumat juga, setiap kohort yang kita buat kajian, kita menggunakan 2 replikat. 2 replikat, iaitu contoh pada kohort contoh pada kohort 4, 5, kita akan buat 2 tangki dan kita akan buat 2 batch. Batch yang pertama dan batch kedua. Makna kata kita mempunyai 4 tangki lah untuk satu-satu kohort. Okey, ini proses untuk kita pensankan ikan itu, untuk menyenangkan proses kita nak timbang, kita nak ukur.
Biasanya kita menggunakan pelali minyak cekih lah. Okay, bila kita timbang dan kita ukur, kita akan rekod untuk kita tengok dia punya pembesaran dia lah. Dari segi ni kita akan tahu dia punya tempoh masa dia. Kebiasaannya bila pada sampling yang pertama kita akan ambil ikan yang bersaiz 40 gram. Okay. Dan sampling yang kedua kebiasaannya dia akan pergi kepada 70 hingga ke 80 gram. Okay, selepas pada kita sampling, kita akan macam yang video yang tuan-tuan puan-puan tengok ni, ini dah mencapai saiz 200 gram dan kita pindahkan untuk kita pindah kepada sistem sangkar. Okay, kita akan bilang balik berapa ekor yang ada dan kita akan pindah ke sangkar pula. Okay, yang ini proses untuk pemindahan tangki lah sebelum kita hantar ke sangkar. Kita akan bilang balik ni, seekor demi seekor kita akan bilang balik. Dan biasa peratus untuk kajian ini di antara kebiasaannya 90% kadar hidup dia lah, 90% hingga ke 100% lah. Okay. Kaedah tuang daripada ikan ke tangki, biasanya kita akan daripada air ke air, kita akan masukkan baldi itu ke dalam air dan baru kita tuang. Okey, seterusnya terakhir sekali adalah penutup. Untuk penutup ini kita mementingkan semua aspek pengurusan hatchery. Benih ikan mering perlu dititik beratkan bagi kelangsungan baka seterusnya. Dan kajian baka siakap terhadap pembesaran dan tahan dari segi penyakit perlu diteruskan bagi pengeluaran baka yang berkualiti untuk ditransformasi kepada kumpulan sasar jabatan dan program khidmat teknikal dapat diperhebatkan lagi, insya-Allah. Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan kerana sudi mendengar perkongsian sedikit daripada saya mengenai pengurusan hatchery ikan mering. Setakat itu dulu perkongsian saya. Apa yang terkurang saya memohon maaf, dan apa yang terlebih itu semua adalah daripada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.